Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noraini binti Muhammad Zaidi dan ahli kumpulan saya ialah Nur Syaliana binti Sajuri, Nur Syamim binti Ahmad dan Muhammad Idham bin Irwan Afendi. Tajuk yang kami ingin membentangkan ialah tanggungjawab sosial kepada golongan masyarakat yang kurang bernasib baik semasa pandemik COVID-19. Isi kandungan bagi tajuk tersebut ialah pengenalan, punca, kesan, isu semasa dan rumusan. COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Namun, virus ini tidak mula di satu kawasan sahaja. COVID-19 bermutasi beberapa kali lalu bertukar menjadi varian-varian berbeza yang lebih berbahaya dan boleh membawa maut. Varian terbaru yang dikesan di Vietnam mempunyai gabungan ciri-ciri varian-varian COVID-19 yang menular di UK. Seorang individu yang alpha sudah memadai untuk menjangkiti rakan sekerja, sahabat handai dan ahli keluarganya. Malangnya, segelintir daripada mereka mungkin tidak akan dapat diselamatkan daripada jangkitan virus itu. Melindungi diri dan orang lain daripada COVID-19 juga sangat mudah. Kita cuma perlu bersikap konsisten. Melawan COVID-19 bukan sekadar tanggungjawab para doktor atau jururawat maupun anggota polis yang menjaga kesekatan jalan. Ini adalah tanggungjawab kita, tanggungjawab setiap seorang daripada kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syaliana binti Sajuri, nombor matrik 10DAT21F205. Saya akan menerangkan tentang punca-punca tanggungjawab sosial kepada golongan masyarakat yang kurang bernasib baik semasa negara dilanda pandemik COVID-19. Punca pertama bagi golongan masyarakat yang kurang bernasib baik semasa negara dilanda pandemik COVID-19 ialah rakyat hilang pekerjaan mereka kerana ekonomi negara ketika pengelolaan COVID-3 tidak berjalan dengan lancar. Hal ini menyebabkan rakyat di Malaysia kehilangan pekerjaan dan tidak dapat mencari pekerjaan lain. Seterusnya, punca kedua adalah peningkatan kes COVID-19 yang sangat tinggi dicatatkan di negara Malaysia. Hal ini juga menyebabkan negara Malaysia perlu melaksanakan pemerintahan berkurung selama berbulan lamanya, menyebabkan rakyat tidak dapat bergerak bebas atau melakukan pekerjaan seperti biasa. Dan banyak aktiviti tidak dapat dilaksanakan untuk mengelakkan kes COVID ini berluasa. Selain itu, punca yang ketiga adalah kesihatan rakyat terjejas. Hal ini disebabkan ramai rakyat Malaysia dijangkiti virus COVID-19 yang sangat cepat tersebar hingga tidak dapat diubati sehinggakan kematian. Terdapat juga yang terlantar di hospital kerana tidak pulih dari jangkitan COVID-19 tersebut. Sehubungan dengan itu, punca yang terakhir adalah ramai rakyat Malaysia telah diisytiharkan musrif. Hal ini demikian kerana ekonomi negara dihentikan buat seketika kerana urus niaga dengan negara luar tidak dapat dijalankan serta untuk mengelakkan wabak COVID-19 ini tidak tersebar dengan luas. Ramai rakyat Malaysia tidak mempunyai wang atau harta untuk menjalankan kehidupan seharian mereka bagi menyara keluarga mereka yang sudah berkeluarga, manakala bagi pelajar juga tidak dapat menjalankan pelajaran mereka kerana tidak mempunyai wang yang cukup untuk membayar yuran pelajaran. Terdapat juga punca yang dapat dikaitkan dengan COVID-19. Dapat sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Di sini saya ingin menerangkan kesan-kesan bagi golongan kurang bernasib baik ketika pandemik COVID-19. Kesan yang pertama adalah kehilangan pendapatan. Hal ini akan menyebabkan ramai rakyat terpaksa memohon bantuan daripada orang sekeliling. Malah mereka juga harus mengikat perut atas faktor kekurangan wang. Dan ada sesetengah mereka juga terpaksa melayangkan bendera putih atas faktor untuk mendapatkan bantuan. Disebabkan hal demikian, ekonomi negara juga turut terjejas. Kesan yang kedua adalah kesihatan mental. Hal ini dikatakan kerana ramai masyarakat tidak dapat mengawal stres dan tahap tekanan mental mereka atas faktor kehilangan pekerjaan dan juga pendapatan. Ini menyebabkan ramai masyarakat yang ingin mengambil risiko bunuh diri dan sebagainya. Kesan yang ketiga adalah amal ibadat terjejas. Sebagai contohnya, seluruh masyarakat tidak dapat menunaikan solat berjemaah di masjid, gereja, kuil dan juga toko. Ini juga akan memberikan kesan yang positif kepada masyarakat kerana dalam masa pandemik, seluruh ahli keluarga dapat berkumpul.
Hal ini dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan sikap kasih sayang antara keluarga. Akhir sekali adalah gaya hidup masyarakat berubah kerana masa pandemik COVID-19 melanda negara. Semua penduduk diwajibkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Tidak dengan itu saja, masyarakat juga akan dikenakan kompaun sekiranya gagal mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, bagi pelajar pada era ini pula, mereka telah beralih kepada pembelajaran secara atas talian di rumah masing-masing. Ia telah merubah gaya hidup masyarakat pada masa kini. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Muhammad Idham bin Ibrahim Effendi, nombor matrik 10 DAT 21F2028. Okey, hari ini saya akan bertemu bual dengan saudara Alif Izani dan saudara Ridwan. Soalan pertama kepada saudara Ridwan. Pada pendapat saudara, apakah kesan COVID-19 kepada masyarakat di seluruh dunia, terutama di Malaysia? Silakan saudara Ridwan. Okay, Assalamualaikum. Sebelum tu saya kenal diri, nama semua Ridwan Zamri. Okay, apakah kesan selepas berlakunya COVID-19? So, jika kita lihat kat Malaysia sekarang ni, dia telah beri banyak kesan daripada ekonomi Malaysia, termasuknya nilai penurunan ringgit Malaysia dan penurunan keluaran dalam negara kasar lah. Lepas tu kita dapat tengok juga dalam Malaysia ni wabak ni dia banyak beri kesan dari segi beberapa sektor utama, contohnya daripada sektor hiburan, sektor pasar, hotelan, pelancongan, perindustrian, dan banyak juga orang yang bisnes terpaksa membiasakan diri dengan konsep penjagaan sosial serta kena hadap perintah dalam kurung. So itulah pendapat saya. Okey. Kesan dan terkesan. Terima kasih saudara Ridwan. Okey, sekarang kita balik kepada soalan kedua untuk saudara Alif Izani. Pada pendapat saudara, sekiranya wabak COVID-19 ini tidak dapat dibendung dan kes makin meningkat, apa yang akan berlaku? Saudara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif Zani bin Johari. Okey, pada pendapat saya, apakah yang akan berlaku jika penularan COVID-19 tak dapat dibendung dan kenaikan kes dekat Malaysia? Okey, pada pendapat saya, kehidupan rakyat Malaysia akan terbatas. Okey, kita boleh lihat sebelum masuknya pandemik, kita boleh lihat apabila kita hendak ke mall ataupun ke kedai-kedai, kita hendaklah scan MySejahtera. So maksudnya dekat situ dia ada terbatas kita punya pergerakan. So maksudnya kerajaan boleh memantau kita untuk ke mana sahaja. So seterusnya, kalau COVID itu tak dibendung, kita juga boleh lihat ekonomi negara juga akan merudum. Kita boleh lihat contohnya seperti China, kerana apabila sesebuah negara itu mengalami pandemik, kita boleh lihat ekonomi yang terdapat pada negara itu jatuh. So itu je pendapat saya. Okey, terima kasih kepada saudara-saudara kerana sudi dengan bersama saya pada malam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Malaysia akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Menurutnya, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai faktor termasuk penilaian risiko, mendapatkan pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia serta selepas meneliti syur daripada Menteri Kuartet. Seterusnya, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata imbasan kod QR MySejahtera tidak diwajibkan apabila memasuki premis atau tempat awam. Selain itu, KKM memutuskan pemakaian pelitup muka di luar bangunan tidak lagi diwajibkan bermula 1 Mei 2022. Khairy Jamaluddin berkata pemakaian pelitup muka di luar bangunan dan kawasan terbuka adalah atas pilihan tetapi amat digalakkan kerana pelitup muka mampu mengurangkan penularan jangkitan. Setelah 2 tahun dalam pandemik,
Beberapa negara di seluruh dunia sudah memasuki fasa peralihan ke endemik. Negara kita pula mula memasuki fasa peralihan ini pada 1 April 2022 selepas keputusan dibuat berdasarkan pelbagai faktor. Fasa peralihan ini bakal menjadi exit strategi untuk membolehkan kita semua kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas 2 tahun berperang dengan COVID-19. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Muhammad Ida Hamid Effendi. Hari ini saya akan berkongsi tentang kesimpulan daripada keseluruhan projek ini. Wabak ini banyak memberi kesan yang mendalam kepada seluruh dunia. Wabak ini bukan sahaja meragut cinta di kalangan keluarga, bangsa dan negara, namun ia juga mampu meragut nyawa yang begitu ramai. Dalam sekelip mata dengan izinnya, kesan wabak sejak 2019 ini membuka mata semua bahawa Allah SAW sahaja tempat bergantung dan tempat memohon pertolongan. Virus yang kecil lagi tidak kelihatan itu mampu menghuru-harakan manusia dengan sekelip mata dengan izinnya. Namun kita sebagai hambanya tetap perlu percaya bahawa apa yang berlaku terdapat hikmah yang tersembunyi yang belum dikaikan pada masa kini. Hanya usaha dan tawakal boleh dibuat pada masa kini agar wabak yang meragut nyawa cinta ini dapat dileraikan dari muka bumi. Cabaran yang bertali arus dari wabak COVID-19 ini menjadi asas kukuh kepada pembentukan kekuatan diri yang mantap, tahanan uji dan tabah menempuh arus perubahan. Sekiranya aspek pemikiran dan emosi positif seperti bahagia dan tenang dalam memacu kesejahteraan kendiri dicapai. Seharusnya setiap individu mengambil iktibar dan pengajaran dari apa yang berlaku sepanjang kehadiran wabak COVID ini dan berusaha menghayati serta memastikan aspek emosi, pemikiran, tindakan dan spiritual serta secara hidup keseluruhan berada dalam keadaan yang baik bagi melalui fasa suka wabak ini dengan jayanya. Sekaligus menjadi seseorang itu memiliki jati diri yang kental, ketahanan dalam dan luaran yang kokoh, elemen adaptasi dan dinamik dengan perubahan supaya tidak mudah terkesan dengan apa jua keadaan atau musibah yang berlaku. Itu saja daripada saya. Terima kasih.